Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak menceritakan tentang hibah bersyarat. Nama saya Farhan Mirza Harudin, memetrik PPD 19053, Diploma Pengurusan Kewangan Islam semester 4 daripada UNISES, Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah. Dari segi pendahuluan, kita kat sini kita dah tahu bahawa pendahuluan ni ingin menyampaikan kat kita arti Islam, perancangan arti Islam sangat penting. Nak lagi pada zaman moden ketika masyarakat berhadapan dengan macam-macam masalah dalam konteks kehartaan, cenderung konflik mementingkan kebendaan ni ataupun cabaran dia boleh menjadikan uh, benda tu menjadi masalah yang besar antara suami isteri, ibu bapa, adik-beradik, saudara mara. Jadi krisis keluarga ni akibat kebendaan bertambah parah dengan tiadanya kefahaman masyarakat tentang macam mana ilmu pembahagian harta pusaka yang disebut sebagai ilmu faraid menurut Nur Razila bin Mat Hussein ni 2012. Maka saya akan bincangkan mengenai aplikasi dan potensi hibah bersyarat sebagai instrumen perancangan harta. Dari segi konsep dia, kita dapat tahu bahawa hibah ni membawa maksud kelebihan atau dibawa kebaikan yang boleh manfaat kepada orang lain. Namun pendapat Ali Haidar, Abidin dan Al-Jaziri, Ibnu Abidin dan Al-Jaziri, dia ada pendapat lain. Dia kata hibah ni merujuk kepada harta saja. Menurut Syabini dan An-Nawawi, berpendapat dari segi fiqh, hibah ni berdiri rumah satu akad pemberi secara sukarela semasa hidup pemberi kepada orang lain tanpa balasan. Jadi dari segi tiga-tiga ni, kita tahu bahawa hibah mutlak dikenali sebagai hibah al-mujizah yang telah memenuhi rukun ni telah memberi 3 kesan menurut Nasrul Hisham. Pertama, mauhub, dia akan berpindah milik kepada penerima hibah, berkuat kuasa serta betul. Kedua, hak milik penerima hibah adalah kekal dan tidak dihadkan tempoh. Dan yang ketiga, hilangnya hak milik penghibah terhadap ain dan manfaat mauhub. Hibah ni dia dikatakan, dari sini kita tahu bahawa, nampak dah, transaksi milikan daripada seorang kepada orang lain. Contohnya, akad-akad yang melibatkan pindah milik milikan ni, ukut tamlik ni termasuk dalam kategori akad tidak sah tau. Dengan kemasukan syarat taklid, taukid dan idafah. Melainkan akad wasiat lah. Ini menurut pendapat Ali Al-Khafif 1996. Walaupun pandangan mazhab Maliki kaedah umum ni kecualikan kepada akad-akad sukarela, tabarruk, termasuk juga hibah. Kelebihan hibah, kita ambil sini banyak, kita ambil dalam 3 atau 4. Pertama, hibah ni dia boleh, kelebihan dia boleh urus proses pencairan harta wasiat dan faraid. Dia juga sebagai harta sementara nak tunggu jelah harta wasiat dan faraid tu boleh diterima. Dia juga boleh menanggung perbelanjaan keluarga untuk beberapa tempoh. Dan bukan tu je, dia boleh langsaikan hutang yang tertanggung akibat akibat orang yang meninggal dunia, tak kisah suami ke, untuk diuruskan dengan keluarga lah dengan mudah dan pantas. Isu peluang dan cabaran, kita tahu kat sini hibah ni bermaksud beri hak milik yang dikatkan sesuatu gantian kan, atau sesuatu balasan kesan daripada pemberi tersebut menurut Az-Zuhaili 1989. Jadi mazhab Hanafi kecuali Zufar, dia ada buat tanggapan bahawa akad hibah ni dengan syarat balasan adalah sebagai akad hibah dan pada akhirnya dianggap sebagai akad jual beli. Ini sebelum berlakunya al-qabdu, maksud dia. Hukum yang terlaksana adalah hukum hibah dan selepas berlakunya qabdu tu, akad tersebut terlaksana dan terlaksana hukum jual beli dalam masa yang sama. Jadi syarat yang dikenakan tu pun dianggap sah lah dan ditunaikan bagi menjadikan satu akad wajib. Ini pendapat Zuhaili. Dari sini kita tahu bahawa mazhab Syafi'i, Hanbali dan Sufa ni dikata bahawa akad hibah jenis ni menyatakan secara bentuk balasan yang disyaratkan kepada penerima hibah menurut Syarbini. Namun ini dikatakan sebagai akad jual beli dan tidak dikira sebagai akad hibah. Jadi penerima hibah hanya dia perlu lunaskan hutang yang mereka tanggung. Sekiranya tak ada syarat-syarat yang lain, maka pemberi hibah dan penerima hibah ketika mensyaratkan pelunasan hutang sebagai balasan kepada hibah lah. Ini kes-kes yang pernah berlaku berkaitan hibah bersyarat. Terdapat pelbagai keputusan hakim syar'i mengenai hibah bersyarat ni. Bagi melihat amalan ni, kita kena tahu kes yang diputuskan di Mahkamah Syariah tu kita telah analisis sendiri. Jadi menurut seterusnya hibah rukbah.
hibah rukbah ni dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam qaul jadid, dia hibah rukbah ni sah. Namun syarat rukbah tu batal. Macam mana tu? Okey, pemberi dia sah. Tapi syarat rukbah tu tidak terpakai dan tertolak. Macam kita tahu, mazhab utama negara Malaysia ni Syafi'i, Imam Syafi'i. Namun pandangan ini menjadi satu rujukan utama hakim lah waktu buat keputusan ni. Dan kebanyakan negeri dekat semenanjung tanah Malaysia ni, dia menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Namun, tak salah pun nak guna mazhab lain pun boleh diaplikasikan. Kalau mazhab Syafi'i ni tidak bersesuaian dengan uruf negeri masing-masing. Jadi dalam kes, kita tengok kes pula, kes yang pernah berlaku. Waktu tu Rokiah, kes Rokiah binti Abdul Manap ni melawan dengan Nurul Izzah binti Hamzah yang dikatakan telah berlaku di Mahkamah Syariah Tinggi Syariah Seremban. Yang dibuat tersebut dan diperintahkan wang simpanan ASB, ASN, Bumi Putera Commerce dan tabung haji diberi kepada penerima hibah dengan masing-masing 1/2 bahagian. Pemberi hibah iaitu Hamzah Talib telah hibahkan 1/2 tiap-tiap harta kepada isteri. Lepas tu 1/2 lagi kepada anak. Macam biasalah kan. Dan meletakkan syarat bahawa akuan hibah ni berkuat kuasa selepas pemberi hibah meninggal dunia lah dan hendak mengikut hak milik penerima. Walaupun kesimpulan dia, walaupun isu hibah dengan syarat mengundang pelbagai pendapat fuqaha, namun secara teori kita tak terikat dan boleh terima satu pendapat lain kerana amalan hibah bukan amalan berkaitan akidah macam kita faham. Namun sebaliknya dia adalah satu amalan muamalat yang tak merosakkan pun sedikit pun akidah kita. Jadi peletakan syarat tu memberikan semakin hibah ni semakin banyak dilakukan oleh masyarakat. Namun peletakan sebarang syarat yang bebas daripada peletakan tu kena bebas daripada unsur zalim lah dan menafikan sebarang tujuan hibah boleh dipakai, termasuklah syarat umrah dan syarat rukbah. Syarat tersebut mesti tak bercanggah dengan dasar syarak dan bebas daripada unsur haram macam judi, riba, roulette, spekulasi. Jadi kefahaman mengenai konsep hibah amat penting kepada masyarakat. Sebagai hakim wilayah persekutuan, Aisyah ni adalah ibu angkat kepada Az-Zuhar. Kepada defendant telah memberikan sebidang tanah dengan harapan bahawa defendant tu akan menjaga dan membantu plaintiff semasa hayat plaintiff. Jadi sekian, terima kasih atas kerjasama yang diberikan, atas kerjasama, ruang, masa dan pendengaran. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.